ada je orang lain yang jual nasi Arab harga lebih murah, tapi bukan air tangan 100% daripada harga Palestin, orang Arab. Faham tak? Assalamualaikum, hi guys, so welcome back to the Kindness channel. Jadi saya rasa masih belum terlambat lagi untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua subscribers Kindness channel. Apapun saya nak ucapkan terima kasih buat semua subscribers baru maupun lama yang telah subscribe YouTube The Kindness dan juga telah follow TikTok The Kindness. Jadi ni saya nak sorry, bulan puasa ya, sasur. Jadi apapun saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab korang tak putus-putus tak putus-putus berikan komen yang positif, komen membina untuk Nisa. Selalu share Nisa punya video-video daripada The Kindness, YouTube The Kindness maupun di TikTok The Kindness. Jadi Nisa nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab support. Sedikit sebanyak dapat membantu Nisa lah untuk lebih semangat lagi menghasilkan lebih banyak lagi video-video menarik. Jadi macam yang korang dah baca tajuk, mengenai Chef Amar. Beberapa hari lepas telah viralnya satu video di mana ketika Chef Amar ni sedang buat live, Chef Amar ni mengamuk. Dia macam marah-marah dan nampak dia begitu kecewa lah, sangat-sangat sedih dengan apa yang netizen perkatakan mengenai nasi Arab yang viral di Bazar Stadium Shah Alam. Tak apalah, kita buat ni semua untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ni tough. Dulu saya kerja hotel lain 2009, 2008. Gaji saya berapa satu bulan? RM25,000. Saya sudah berhenti hotel. Bukan kerana saya tak bendai, kerana agama, kerana halal. Saya tak mau. Saya tak mau jadi bangsa. Saya tak mau jadi subhat. Because nanti dalam masyarakat ni semua orang cakap, "Chef, pasal apa you bagi air makanan tak halal during Ramadan time?" Macam mana saya nak jawab? Ini semua orang tak tahu. Kita kena bagi tahu. You nak hantam saya? Hantam saya. Tapi tengoklah apa yang kita go through. 2 tahun adik, saya tak ada duit. Nisa akan ceritakan sedikit mengenai background Chef Amar ni. Jadi pada mereka yang masih belum tahu lagi, Chef Amar ni sebenarnya memang asal keturunan 100% daripada Palestin. Dan dia dah 25 tahun menetap di Malaysia. Chef Amar ni telah berkahwin, telah berumah tangga bersama pasangannya iaitu orang Pulau Pinang, dan dikurniakan 3 cahaya mata dan sekarang dah ada cucu pun. Sebelum ni Chef Amar pernah bekerja sebagai chef di hotel dan gajinya mencecah RM25,000 sebulan. Apa yang membuatkan Chef Amar berhenti daripada menjadi chef di hotel tersebut adalah kerana isu halal. Dan kemudian Chef Amar telah membuka restorannya sendiri di USJ 4 yang terletak di Subang Jaya. Dan pada setiap tahun dalam bulan Ramadan, Chef Amar ni akan ke gerai di Bazar Ramadan Section 13 Shah Alam yang terletak di Stadium Shah Alam. Sambutan tahun ni lebih meriah. Di sini ada isu-isu lah, macam ada yang kata nasi Arab Chef Amar ni harga Yahudi, ada yang kata macam tak berbaloi, terlampau mahal, ada yang kata kuantiti sikit. Macam Nisa dah mention awal-awal tadi, Chef Amar ni asalnya memang keturunan daripada Palestin. Jadi bila ada netizen yang berkata bahawa nasi Arab Chef Amar ni harga Yahudi, di situlah yang membuatkan Chef Amar ni sangat-sangat sedih, sangat-sangat kecewa. Sebab kita sedia maklum bahawa Palestin dan Israel sangat-sangat bermusuh. Ada lempeng dan ada apa? Ayam kapsa terus RM25 dan RM50. Tolong proses cepat depan, semua orang insyaAllah boleh balik awal. Mantap, Beb! Inilah nasi Arab dikatakan harga terlebih oleh netizen. Everything you know is in your mind. Wow, sangat berskill. Chef Amar sendiri turun pegang sendikan nasi dan telur dalam beakers.
Bukan Kaling Kaling. Jadi ni Nisa ambil artikel daripada M-Star. Di label jual nasi Arab harga Tel Aviv. Okey, Tel Aviv tu Yahudi lah. Okey. Chef Amar jawab naik RM RM1 je. Geram sikap orang tahu makan sedap tapi nak harga B40. Okey, mengikut statement ni, Chef Amar Ali yang terkenal dengan menu nasi Arab lamb shank menjadi mangsa kecaman netizen kerana dikatakan menjual makanan dengan harga Tel Aviv. Okey, ataupun harga Yahudi. Menyedari namanya menjadi bahan kecaman, chef kelahiran Palestin ini berkata orang ramai sepatutnya menilai sendiri kualiti makanan yang dijual setanding dengan harga yang ditawarkan. Jadi ni apa yang diperkatakan oleh Chef Amar lah. Mereka kena tahu harga barangan pun semakin naik. Saya hanya naikkan harga nasi Arab sebanyak RM1 sahaja. Sebelum ni saya jual RM49, sekarang jadi RM50. Dalam nilai RM1 yang dinaikkan, pelbagai lagi kos dalaman perlu ditanggung. Bil elektrik, tempat penyimpanan bahan mentah, barang-barang yang digunakan pun adalah premium. Proses penyediaan juga dibuat teliti untuk kekalkan kualiti. Saya tahu kerana saya terlibat daripada A hingga Z. Saya dan anak pergi pasar dan saya jugalah yang memasak. Saya juga ada kilang, 3 restoran dan ada 34 pekerja yang bekerja dengan saya. Saya pun ada jenama yang kena maintain. Saya pun bukan baru dalam bidang ni, katanya ketika dihubungi M-Star. Chef Amar menambah, adalah tidak adil untuk mengatakan nasi Arab hasil air tangannya seolah-olah hidangan kayangan yang tidak mampu dinikmati oleh golongan B40. Orang kita nak makan mantap tapi nak harga B40. Saya bukan kerajaan nak beri subsidi. Saya tak berniat untuk memandang rendah kepada mana pihak. Pada saya dulu juga B40 naik kereta lama. Tak apalah, bagi saya yang komen ni mungkin narrow-minded. Orang yang tak educated dan tak guna akal. Ambil contoh nasi lemak ada yang berharga RM2, RM5 dan RM10. Malah lebih mahal pun ada. Apa yang membuatkannya mahal adalah bahan-bahannya. Saya berani cakap macam tu sebab saya sendiri pergi pasar. Saya sendiri yang masak. Lainlah kalau kami buat lebih kurang macam kes peniaga nasi biryani tak kopi telur, letak daging pun sikit. Itu namanya dia bunuh dirinya sendiri. Kita semua mencari rezeki halal. Berhentilah buat komen fitnah. Ini semua dosa besar. Okey, jadi itulah sedikit komen yang telah diberikan oleh Chef Amar. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi Arab tu pun semuanya bukan bahan-bahan yang murah-murah. Okey, semuanya bahan-bahan premium. Guys, for us to do the sahawak istimewa punya, Chef Amar, stay tuned bersama saya. This is the sahawak ingredients. Look at this. How many we use? Look at this. How many we use? Look at the premium product, what we are using. Okay, this is coriander Thailand punya. Saya akan guna 15 ingredient to do my sahawak, including fresh tomato paste from Turkey and sunflower oil from Turkey as well. This is the final product of our sahawak. We put inside the container. Container is very quality, and we make sure that everybody enjoy quality food with Chef Amar. Mantap, Beb. Mantap. Beb. Engkau ni. Beb. 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 Mantap, Beb. Mantap. Aduh, mai. Mantap, Beb. Beb, tengok. Allah. Mantap, Beb. Ini bukan mutton shank, ah. Ini lamb shank. Mantap, Beb. Minyak sapi. Aduh, Beb. Tengok, Beb. Cashew, almond, pumpkin seed, watermelon seed, cashew, almond, and Okey, dalam video tu Chef Amar ada tunjuk tau bahan-bahan yang digunakan. Jadi kalau ikut pendapat Nisa, bila Nisa tengok video yang Chef Amar tu tunjuk dapur dia pun semua tempat dia membuat nasi Arab tu bersih tau korang. Okey, jadi itu boleh dijadikan salah satu contoh untuk peniaga-peniaga lain. Tak semua peniaga ambil berat mengenai kebersihan. Okey, hari ni Nisa tak nafikan. Dia senang je. Konsep dia kalau korang nak tengok kedai tu bersih atau tak, kedai makan tu bersih atau tak, korang lalulah dekat belakang kedai dia. Okey, itu konsep bagi Nisa lah. Korang tengok sendiri, korang nilai sendiri kedai makan tu bersih atau tak. Atau tak pun, korang pergi toilet dia. Okey, dekat situ korang boleh tahu sama ada kedai makan tu bersih atau tak. Okey, tapi dalam video yang Chef Amar ni kongsikan, keadaan di dapur dia, bahan-bahan yang digunakan, semua tersusun. Ayam dia pun diletak dekat tempat yang betul, bukannya dekat atas lantai ke, bukannya dekat dalam baldi besin yang macam atas lantai, kira macam tak hygiene kan. Kalau nak perkatakan soal mahal ataupun murah ni, bagi Nisa sendiri, kalau kualiti dia okey, bersih, sedap, isu harga ni tak sepatutnya menjadi isu besar lah.
kita ukur baju dekat badan sendiri. Okay, kalau kita mampu, kita beli. Kalau tak mampu, kita duduk tepi. Macam tu. Sebab ada je orang lain yang jual nasi Arab harga lebih murah. Tapi korang kena ingat, bukan air tangan 100% daripada warga Palestin, orang Arab. Faham tak? Okay, kita boleh je jumpa harga nasi Arab RM7, RM10 dekat Bazar Ramadan, dekat mana-mana je lah. Okay, tapi korang kena ingat sama ada bahan-bahan yang digunakan tu bahan-bahan premium ataupun tak, dan air tangan yang membuat tu, itu yang penting tu lah. Ini disebabkan air tangan daripada Chef Amal sendiri korang. Chef Amal ni dia bukannya chef yang biasa-biasa tau, tahap international. Kos bahan-bahan mentah sekarang ni pun kita tahu, bahan-bahan mentah harga makin naik, dah naik apa semua. Jadi Nisa rasa benda macam ni tak sepatutnya pun jadi isu besar lah. Kita makan tu bukannya hari-hari. Bagi Nisa, majoriti orang yang pembeli nasi Arab Chef Amal ni adalah orang-orang yang macam sama ada baru first time nak cuba ataupun repeated customer. Maksudnya orang tu memang suka dengan air tangan Chef Amal ni. Jadi sebab tu dia sanggup beratur panjang. Ada viral lah satu video di mana ada seorang saudara ni berkata kepada Chef Amal ni, limitkan 10 bekas sahaja nasi Arab untuk setiap customer. Maksudnya setiap customer tak boleh beli lebih daripada 10 bekas. Dapat benda lain. Dia beli terlepas mungkin dia letak. Dan semua benda-benda terlepas je. Lepas hasil tak akan jadi apa-apa. Lebih 10 tak boleh. Sebab kena bagi peluang. Dia sebagai chef. Dan dia kena bagi peluang pada yang lain juga. Sebab apa? Sebab ada isu lah di mana diorang dah beratur lama, lepas tu tiba-tiba bila dah sampai dekat gerai tu nasi Arab habis. Nisa ada bacalah komen-komen, ramailah yang berkata Chef Amal sepatutnya fikirkan satu jalan lah, jalan penyelesaian untuk mengurangkan queue panjang tu. Ada yang setuju dengan apa yang saudara tu cakap, okey, limitkan 10 bekas untuk setiap customer. Okay, dan ada juga yang tak setuju, hak untuk membeli tu terletak di tangan customer. Okey, jadi ada yang tak setuju lah kalau nak limitkan berapa bekas untuk setiap customer. Okey, jadi korang boleh komen dekat bawah pendapat korang. Kalaulah korang ada idea bernas macam mana caranya Chef Amal boleh nak overcome masalah ni supaya tak beratur panjang, tak ada queue panjang. Okay, mungkin sedikit sebanyak dapat membantu Chef Amal ni. Okay, jadi kalau korang ada idea bernas ke apa, korang komen je dekat bawah, tinggalkan komen dekat bawah, kita kongsi pendapat sama-sama. Okay, dan korang dalam bulan-bulan Ramadan ni kita jaga lisan kita, jaga mulut kita, jaga tutur kata kita, janganlah sampai kita terguriskan hati orang lain. Bulan Ramadan ni lah masanya untuk kita menahan sabar. Jadi kita sama-sama ambil iktibar daripada kes ni, dan kita harap kes ni tak diperbesar-besarkan lagi. Okey, dan semoga Chef Amal dan keluarga dan tim semuanya dikurniakan kesabaran yang tinggi. InsyaAllah mungkin rezeki Chef Amal lepas ni akan lebih membuah-buah lagi. Okey, sebab Nisa tengok walaupun dah viral orang kecam Chef Amal ni apa semua, tapi Nisa tengok still ramai lagi queue beratur panjang untuk membeli nasi Arab Chef Amal ni. Jadi Nisa rasa itu salah satu rezeki jugalah untuk Chef Amal ni. Terima kasih sebab support dekat channel. Terima kasih sebab komen yang positif. Tinggalkan komen yang positif, tinggalkan komen yang membina untuk Nisa. Okay, sedikit sebanyak membantu Nisa untuk lebih semangat lagi buat video-video di masa akan datang. So, yang mana belum subscribe dan follow TikTok Dekat Ines, boleh subscribe YouTube dan follow TikTok Dekat Ines. Jadi Nisa rasa tuju untuk video kali ni. Nah, kali ni pun boleh. So, bye korang. Assalamualaikum and stay safe. Picnic with my best friend.